Okay, ini adalah format. Okay, format macam mana korang nak buat akaun perdagangan dan untung rugi ataupun penyata kewangan. Ini adalah contoh akaun perdagangan dan untung rugi. Okay, ini adalah format untuk buat dia. Okay, kita ada nama company tu, contohnya kedai buku Smart. Okay, lepas tu buatlah akaun perdagangan untung rugi ataupun penyata kewangan bagi tahun berakhir. Okay, bagi tahun berakhir ni for the year ended in English. Okay, ini adalah tarikh dia tutup akaun. Contohnya 31 hari bulan 12 tahun 2012. Okay, lepas tu you buat 4 kolom. Yang ni kolom yang besar, yang ni kolom kecil. Okay, lepas tu letak dia punya nilai mata wang, contohnya RM. Okay, so dekat sini untuk you letakkan dia punya komponen-komponen ataupun elemen. Okay, ataupun dia punya apa tu, item-item dia apa. Okay, so ini adalah untuk you letak amount. Okay, jualan ni bila you berniaga, you dapat duit daripada hasil perniagaan you. Okay, itu adalah jualan ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sales. Okay, and then jualan. Okay, anak-anak dia ni adalah ibu dia. Anak-anak dia apa? Okay, yang pertama anak dia adalah pulangan jualan. Jualan kena tolak dengan pulangan jualan. Pulangan jualan. Okay, pulangan jualan ni dalam bahasa Inggeris kita panggil sales return ataupun return inward. Okay, pulangan jualan ni apa? Pulangan jualan ni bila you jual barang, lepas tu orang tu bagi balik barang tu kat you. Okay, contohnya bila you jual barang and customer tu notice yang barang you rosak ke ataupun dia nak barang lain, you bagi barang lain, so dia pulangkan balik kat you. So dia akan mengurangkan you punya jualan ataupun you punya sales. Sebab itulah dia kena tolak daripada jualan ataupun sales you lah. Okay, so jualan tolak pulangan jualan and you akan dapat jualan bersih. Okay, jualan bersih ni dalam bahasa Inggeris kita panggil net sales. Okay, okay, so kat mana? Yang ni kolom, yang 3 kolom ni untuk you letak amount dia berapa. So okay, semua ni you kena letak dekat kolom yang terakhir sekali, kolom yang ketiga ni lah. Okay, so jualan, katakanlah jualan you 85,400. Saya tengok kat buku je. Okay, so tolak dengan pulangan jualan, katakanlah 600. Okay, bila apa tu amount tu you kena tolak, you kena buat dekat dalam, you kena buat kurungan menandakan amount tu ditolak. Okay, so bila you tolak, you akan dapat jualan bersih. Katakanlah jualan bersih dia 84,800. Okay, so semua ni you letak dekat kolom yang last tadi. Okay, okay, lepas tu ingat tak formula tadi saya tadi, jualan tolak dengan kos jualan. Okay, you kena buat dekat sini. Okay, tolak ataupun you buat je macam ni, kos jualan. Okay, you buat macam ni, tolak, okay, bertindih, kos jualan. Okay, kos jualan pula, kos jualan. Okay, so jualan ni ibu dia, pulangan jualan dengan jualan bersih ni adalah anak dia. Okay, so okay, kos jualan ni ibu dia. Apa anak-anak kat bawah dia kena tahu? Okay, apa komponen-komponen lain dalam kos jualan ni? Okay, kos jualan ni saya nak beritahu dalam bahasa Inggeris adalah cost of sales. Okay, cost of sales. Okay, so kos jualan. Okay, apa item-item yang perlu ada dalam kos jualan ni? Apa anak-anak dia? Okay, yang pertama adalah inventory awal. Inventory ataupun stok awal. Okay, inventory ataupun stok awal dalam bahasa Inggeris kita panggil opening stock or opening inventory. Okay, okay, sebenarnya stok ni dia ada 2 jenis. Saya beritahu siap-siap lah. Okay, so katakanlah okay, dia berkaitan dengan masa kita tutup akaun dengan masa kita buka akaun. Bila contohlah kita buka akaun 1 hari bulan, katakanlah kita buka akaun, okay, yang ni dia buka akaun bila? Dia tutup akaun 31 hari bulan 12 2015. So dia buka akaun mestilah setahun sebelum tu. So dia buka akaun 1 hari bulan 1 tahun 2014. Okay, so bila dia buka akaun ni, dia letak stok dalam company dia dan kedai dia apa. Okay, stok yang ada masa dia buka akaun ni kita panggil stok awal ataupun inventory awal lah. Okay,
Stok yang ada masa ditutup akaun kita panggil stok akhir. Okay, stok akhir ataupun yang ni dalam bahasa Inggeris kita panggil closing stock ataupun closing inventory. Okay. So kat sini lah macam mana you kenal stok awal dengan stok akhir. So stok awal dia ada dekat dalam kos jualan. Okay. So stok awal tu you letak dekat mana? You letak dekat kolom yang kedua kat sini. Okay, katakanlah dia punya amount dia 12,300. Item yang kedua adalah bawah dia adalah belian. Belian ni dalam bahasa Inggeris adalah purchase. Belian ni adalah apa benda you beli. Apa benda yang you beli untuk perniagaan you. So belian, belian you kena tolak dengan pulangan belian. Baru you dapat belian bersih. Belian bersih. Dia sama macam ni. Jualan tolak pulangan jualan dapat jualan bersih kan. Belian tolak pulangan belian dapat belian bersih. So dia bila ada jual, bila you jual mesti you beli. Bila you beli mesti jual beli ni adalah macam adik-beradik lah. Mesti ada jual beli macam tu. So belian tolak pulangan belian, you akan dapat belian bersih. Belian is purchase. Pulangan belian is purchase return. Purchase return ataupun return outward. So belian, pulangan belian. Pulangan belian ni contohnya dia macam ni bila you kata you sebagai as a business, business owner, ni adalah business. Business. You akan deal dengan dua pihak. Di mana you akan deal dengan customer ataupun pelanggan, and you akan deal dengan pembekal. Pembekal. Ini adalah pembekal. So kita as a business ni, kita jual barang dekat customer. Kita jual barang kat customer and kita beli barang daripada siapa? Daripada pembekal or supplier. Nampak? So kita as a business ni, kita akan jual barang kepada customer and kita akan beli barang bukan daripada customer, kita beli barang daripada pembekal ataupun supplier, orang yang membekalkan barang kat kita untuk kita meniagakan barang tu. Contohlah. So jual beli, sebab tu jual beli ni benda penting, memang benda yang wajib dalam business. So kita contohlah kita beli barang daripada supplier. Ada kita notice, kita sendiri notice yang barang yang kita beli tu tak sama dengan apa yang kita nak. So kita pulangkan balik barang tu dekat supplier, dekat pembekal tu. So itulah namanya pulangan belian. So kita pulang balik barang yang kita beli. So belian kita kena letak dekat bawah inventory. Yang ni kita kena letak kat kolom yang pertama kat sini. Belian, katakanlah belian you 47,300. Tolak dengan pulangan belian. Ingat ya, kalau item yang ditolak you kena buat dalam bracket ataupun kurungan. Katakanlah pulangan belian you adalah 4,800. You akan dapat you kena buat macam ni, garisan ni dia dapatkan jumlah tu. So belian tolak pulangan belian, you dapat pulangan belian bersih adalah katakanlah 46,820. So you dah dapat belian bersih. So belian bersih ni you kena tambah dengan apa-apa transaction atas belian. Apa-apa transaction yang melibatkan belian. Contohnya duty. Duty atas belian ke, itu tergolong dalam belian jugalah, sebab tu you kena tambah kat sini. So contoh belian, contoh yang bawah belian tu adalah angkutan masuk. Angkutan masuk. So you kena tambah kat sini lah. Angkutan masuk.
angkutan masuk. Okey, angkutan ni dia ada dua. Okey, angkutan dia ada dua. Satu, kejap, saya beritahu dulu. Angkutan masuk ni dalam bahasa Inggeris adalah kita panggil freight ataupun carriage. Inward. Okey. So ini adalah nama untuk angkutan masuk. Okey. So dia ada dua angkutan. Okey, angkutan ada angkutan masuk, angkutan keluar. Okey, angkutan masuk dia bawah belian. Okey, dia bawah belian. Dia mesti masuk letak dalam belian. Okey, angkutan ni dia pasal transportation. Okey, contohnya bila you beli barang. Okey, supplier tu dia bawa barang hantar kat you. Okey, dia mesti kenakan transportation cost. Itulah angkutan masuk. Okey, sebab tu dia letak dalam belian. Sebab benda ni berlaku masa kita beli barang. Okey, sebab tu you kena tambah dekat sini angkutan masuk. Katakanlah angkutan masuk you 1,300. Okey, so you akan dapat kos belian. Kos belian ini dah. Okey, ini semua adalah kos belian. Belian, tolak pulangan belian, lepas tu tambah angkutan masuk. Okey, ini adalah kos belian. Kos belian ni segala maknanya yang berkaitan belian, tu adalah kos belian. Kos belian you kena letak kat kolom yang kedua yang kat sini. Okay, katakanlah you dapat jawapan dia. Okay, belian, tolak pulangan belian, dapat belian bersih, tambah angkutan masuk. Kos belian you adalah 48,120. Ni adalah kos belian yang berkaitan dengan belian lah. Okay. Okay, lepas you dapat kos belian ni, you kena tambah dengan inventory atau stok awal tadi. Okay, you tambah dua ni, barulah you akan dapat kos barang untuk dijual. Kos barang untuk dijual. Okay, kos barang untuk dijual ni dalam bahasa Inggeris kita panggil, short form dia COGS. COGS adalah cost of goods sold. Cost of goods sold. Itu COGS, kos barang untuk dijual. Kos barang untuk dijual ni adalah kos-kos yang you keluarkan untuk jual barang tu. Inventory stok awal tambah dengan kos belian, you akan dapat kos barang untuk dijual. Okay, yang ini adalah 60,000 contohnya. 60,420. 60,420. Okey, lepas tu you dah dapat kos barang untuk dijual, you kena tolak dengan inventory akhir. Inventory akhir ataupun stok akhir. Okey, stok awal dia hanya ada dekat bawah kos jualan. Kiranya bawah kos jualan dia ada stok awal dengan stok akhir. Stok awal pula. Stok akhir. Dia ada dua jenis stok. Stok awal dengan stok akhir dia memang duduk bawah kos jualan. Kos barang untuk dijual tadi you kena tolak dengan stok akhir 15,100 contohnya. Okey, so baru you akan dapat jawapan dia. Okey, jawapan dia adalah kos jualan yang nak tadi lah. Kos jualan ni adalah kat sini. Lepas ditolak apa semua ni, bawah-bawah dia ni, anak-anak dia ni, baru dapat kos jualan dia adalah apa tadi? Ini kos barang untuk dijual, tolak dengan inventory akhir, you akan dapat kos jualan you adalah 45,320. Okay, so ikut formula yang mula-mula tadi, jualan tolak kos jualan. Okay, you akan jualan kena tolak kos jualan. So kos jualan ni you kena buat dalam bracket lah, sebab dia kena tolak daripada jualan yang ni. Okay, so jualan bersih tadi ni, yang ni you kena tolak dengan kos jualan ni. Okay, barulah you dapat untung kasar. Okay, ni adalah untung kasar. Untung kasar dia adalah 39,480. Okay, so inilah dia akaun perdagangan. Okay, ini dia adalah akaun perdagangan. So bawah dia adalah hasil tolak belanja. Bawah dia adalah akaun untung rugi. So terpulang sama ada you nak buat sambung kat bawah ni ataupun you nak buat kat sebelah ni.